Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Alhamdulillah, pada hari ini kita teruskan pelajaran kita iaitu Pendidikan Islam tahun 5. Bidang yang hendak kita belajar pada hari ini ialah bidang adab, unit yang kedua. Tajuknya ialah berjual beli dengan berkhemah. Kita nak belajar tajuk yang berkaitan dengan berjual beli dengan berkhemah. Baik. Kamu juga boleh rujuk dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 5, bidang adab ini, unit yang kedua, berjual beli dengan berkhemah. Kamu boleh tengok dalam muka surat 166. Baik, seperti biasa, kita baca doa dululah sebelum kita belajar. Mudah-mudahan Allah memudahkan pelajaran kita pada hari ini. Baik, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Amin. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya harap selepas kita belajar ini, kamu dapat menguasai dua objektif ini. Yang pertamanya ialah menyatakan hukum berjual beli berdasarkan dalil naqli. Sekejap lagi kita akan tengok dalil naqli yang ini. Baik, yang keduanya ialah objektif yang kedua, kamu dapat menerangkan adab berjual beli. Adab ini terbagi kepada dua pula, iaitu yang pertama ialah adab penjual dan yang kedua ialah adab pembeli. Ini objektif pembelajaran kita pada pelajaran kali ini. Baik, kita tengok dalil dan hukum jual beli. Apakah dalil dan hukum berjual beli ini? Baik, kita tengok dalil dahulu. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 275. Ini dalil mengatakan ataupun dalil berkaitan dengan berjual beli. Baik, kita tengok berjual beli. Apakah hukum berjual beli? Baik, hukum berjual beli ialah berjual beli hukumnya adalah harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Ini hukum berjual beli. Baik, saya baca sekali lagi. Jual beli adalah harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Ini hukum berjual beli. Hukum berjual beli adalah harus. Baik, kita tengok adab penjual semasa berjual beli. Adab penjual. Orang yang berniaga itu ada adab-adab dia. Jadi kalau kita sebagai peniaga, kita amalkanlah adab-adab ini semasa kita berurusan berjual beli. Baik, kita tengok yang pertama. Adab penjual. Apakah adab penjual? Yang pertama, mesra dan mudah senyum. Sebagai peniaga, kita hendaklah sentiasa mesra dan mudah senyum dengan pelanggan kita. Yang kedua, jujur, berterus terang dan tidak menipu dalam timbangan. Ini sangat penting. Adab sebagai penjual, jangan menipu. Yang ketiga ialah menjual barangan yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Ini yang paling penting dalam urusan jual beli ini. Jangan menjual barang-barang yang diharamkan oleh agama Islam. Yang keempat ialah mengucapkan terima kasih bila selesai urusan jual beli. Ucaplah terima kasih kepada pelanggan kita yang telah membeli barang yang kita jual. Kemudian yang seterusnya ialah sabar dan tolak ansur dengan pelanggan. Mungkin pelanggan ni kerenah macam-macam, berbagai kerenah. Jadi kita kena bertolak ansur dengan mereka. Yang seterusnya ialah tidak monopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi. Ini ada juga berlaku kadang-kadang, tapi adabnya tidak dibenarkan macam itu. Kemudian yang seterusnya ialah mengelakkan elemen riba. Ini memang diharamkan dalam Islam. Riba ini diharamkan dalam Islam. Jadi sebagai penjual, inilah antara adab yang perlu kita ikut sebagai penjual. Baik. Yang seterusnya, kita tengok pula adab sebagai pembeli. Orang yang membeli barangan-barangan
yang dijual. Apa adab yang pertama? Yang pertama ialah berkomunikasi dengan baik, menggunakan bahasa-bahasa ataupun perkataan-perkataan yang baik ya dengan peniaga. Yang kedua ialah tidak membeli barang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Ini pun sama dengan peniaga tadi. Peniaga tidak boleh menjual dan pembeli tidak boleh membeli barang-barang yang seperti ini yang diharamkan dalam agama Islam ya. Kemudian yang ketiga ialah memudahkan urusan penjual ya. Kemudian yang seterusnya tenang dan tidak banyak kerenah dengan peniaga. Jangan menggunakan perkataan-perkataan ataupun bahasa-bahasa yang kasar, yang kesat dan sebagainya. Kemudian sabar menunggu giliran ketika membeli. Mungkin pada masa itu ramai orang untuk nak membeli ya, berbaris panjang, beratur dan sebagainya. Jadi kenalah tunggu giliran dengan sabar. Kemudian yang seterusnya adalah berterima kasih bila selesai urusan jual beli. Ucaplah terima kasih pada penjual ya, yang telah barang yang kita beli tadi. Kemudian yang seterusnya adalah mengelakkan pembaziran. Ini terutamanya kita membeli makanan beli makanan banyak-banyak tetapi tidak habis makan jadi membazir. Elakkan daripada membuat pembaziran ya. Yang terakhir adalah bertimbang rasa terutama ketika kekurangan stok barangan. Mungkin pada masa itu barang yang kita nak tu tak ada. Jadi kita kena bersabarlah ya untuk mendapatkan barang yang kita nak tu. Mungkin dah tinggal sikit dan sebagainya, stok dah habis. Jadi kita kenalah bertimbang rasa ya dengan penjual barang tersebut. Ini antara adab-adab sebagai pembeli ya, yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita seharian dalam urusan jual beli. Dan yang seterusnya ialah beberapa contoh yang Rasulullah tunjukkan kepada kita yang perlu kita amalkan dalam berjual beli ini. Baik, yang pertama, Rasulullah SAW memberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala merahmati orang yang bertolak ansur dalam menjual, membeli dan menuntut hutang. Yang pertama yang perlu kita contoh daripada akhlak Rasulullah ya dalam berniaga ni, dalam berjual beli ialah bertolak ansur. Baik, yang kedua ialah jujur dan amanah. Jadi Rasulullah berpesan pada kita, Rasulullah SAW pesan kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli ya, bagi mendapatkan keberkatan dalam hidup. Jadi barang yang kita jual, barang yang kita beli itu hendaklah sebagai peniaga ya, dan pembeli hendaklah kita jujur dan amanah ya, supaya kita mendapat keberkatan dalam hidup ya, hasil daripada jual beli kita tadi. Baik, yang seterusnya mencontohi Rasulullah dalam berjual beli. Ini satu kisah ya, yang Rasulullah ceritakan kepada kita dalam menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Contoh ya, seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat, iaitu seekor unta. Para sahabat mempunyai unta yang keadaannya lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki tersebut ya. Rasulullah SAW memerintahkan agar diberikan sahaja unta yang lebih baik itu, agar Allah SWT menggantikan mereka dengan yang lebih baik pada masa akan datang, kerana mereka telah menunaikan hak lelaki itu dengan sempurna. Ini kisah ya, walaupun barang yang kita hutang itu ya tidak berapa baik, tetapi kalau kita nak bayar, nak gantilah dengan yang lebih baik. Itu maksud dia. Ini contoh yang Rasulullah telah tunjukkan kepada kita untuk kita amalkan dalam urusan berjual beli ya, dalam kehidupan kita. Baik, mengapa pentingnya beradab ketika berjual beli? Dalam berjual beli ini ada adab yang perlu kita ikut ya, kerana ada beberapa hikmah di sana. Yang pertamanya untuk diri kita sendiri ya, kalau kita beradab akan mendapat pahala dan keredaan Allah ya. Yang kedua, pembeli dan penjual berpuas hati dan gembira. Yang ketiga, keberkatan hidup terpelihara. Ini jika kita mengamalkan adab ya, ketika berjual beli. Untuk masyarakat, imej Islam akan terjaga. Ini penting bagi kita ya, sebagai umat Islam. Hidup aman, damai dan sejahtera. Yang ketiga ialah menghindarkan pergaduhan dan ketidakpuasan hati dalam kalangan penjual dan pembeli tadi ya. Jika kita beradab, insya-Allah perkara-perkara yang baik ya, sentiasa kita amalkan, tidak ada perkara buruk yang akan berlaku sepanjang proses berjual beli yang kita jalankan. Baik, yang seterusnya, kenapa pentingnya beradab ketika berjual beli? Untuk negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni ya. Bila rakyatnya sentiasa berniaga dengan beradab, insya-Allah ya, dalam negara itu
akan sentiasa dalam keadaan yang harmoni, tidak ada pergaduhan antara sesama peniaga dan orang yang membeli. Kemudian yang seterusnya ialah menjaga kestabilan ekonomi negara, dan yang terakhir ialah menjaga imej negara pada pandangan negara luar. Jadi kalau rakyat negara kita sentiasa mengamalkan adab-adab ketika berjual beli, orang lain, negara lain khususnya akan menghormati kita, akan memandang tinggi kepada kita dengan adab yang kita amalkan tadi. Inilah berkaitan kenapa pentingnya beradab ketika kita berjual beli. Baik, itu saja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.